dalam konteks sistem pelaporan kita, setiap yang berlaku hasil pelajar tingkat 5 untuk menjalani proses. Program vaksinasi itu berjalan mantap. 80% kadar vaksinasi remaja dapat diselesaikan sebelum sesi persekolahan 2022. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memberi amaran kepada pihak institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia masih lagi terkawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazarul Ikhwan bin Abdullah, nombor metrik RS21149 selaku Ketua Kumpulan 5. Saya Wan Batrisha binti Wazaki selaku penolong ketua bagi Kumpulan 5. Kumpulan kami memilih tajuk berkenaan dengan pendidikan ketika era COVID-19. Dengan itu, kami akan membahas dan membincangkan tajuk kami ini dengan lebih jelas lagi bersama ahli yang lain. Assalamualaikum, nama saya Haiza Anim binti Abu Bakar, nombor metrik RS21129. Saya akan membentangkan tentang pengenalan esei dalam tajuk Dunia Pendidikan ketika era COVID-19. Pada tahun 2019, satu dunia telah dikejutkan dengan penemuan virus baru iaitu virus COVID-19. Virus ini bermula di bandar Wuhan dan wilayah Hubei di China. Virus ini mula menular di Malaysia pada bulan Januari 2020. Apabila penyebaran virus ini tidak dapat dibendung dan kes semakin meningkat, Perdana Menteri Malaysia ketika itu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan perintah kawalan pergerakan selama 14 hari bermula 18 Mac hingga 31 Mac 2020 yang seterusnya disambung sehingga tarikh-tarikh tertentu. Dalam falsafah, terdapat beberapa cabang utama iaitu metafizik, epistemologi, psikologi dan lain lagi. Di dalam dunia pendidikan ketika era COVID-19, soalan yang boleh diajukan dalam cabang falsafah metafizik ialah bagaimana virus COVID-19 boleh wujud? Manakala bagi cabang falsafah epistemologi pula, soalan yang boleh diajukan ialah adakah wujud penawar bagi virus COVID-19 untuk para pelajar? Pada waktu itu, dapat diperhatikan bahawa dunia pendidikan ketika era COVID-19 menjadi salah satu cabaran yang besar buat pihak kerajaan untuk mengendalikannya. Justru itu, satu kaedah pembelajaran yang baru iaitu kaedah pembelajaran secara atas talian telah digunakan sepanjang virus ini melanda. Hal ini kerana dalam falsafah pendidikan negara, salah satu elemen yang terdapat di dalamnya ialah pendidikan satu usaha berterusan. Seperti yang kita sedia maklum, ketika era COVID-19, sekolah-sekolah di seluruh negara perlu ditutup untuk mengelakkan penularan virus itu berlaku di kalangan pelajar. Oleh itu, mereka tetap perlu meneruskan sesi pembelajaran secara atas talian menggunakan gadget-gadget seperti telefon, komputer riba, tablet dan lain-lain. Para pelajar yang mempunyai gadget-gadget ini mungkin tidak mempunyai sebarang masalah untuk meneruskan sesi pembelajaran. Tetapi, bagaimana pula dengan nasib para pelajar yang tidak mempunyai sebarang gadget atau akses rangkaian internet? Adakah mereka dapat meneruskan sesi pembelajaran dan adakah elemen pertama dalam falsafah pendidikan negara ini tercapai? Oleh itu, untuk menyelesaikan persoalan yang sentiasa muncul di pemikiran ini, pihak kerajaan seharusnya mengambil tindakan yang lebih lanjut supaya elemen pertama dalam falsafah pendidikan negara ini dapat dicapai. Selain daripada itu, di dalam dunia pendidikan ketika era COVID-19, prinsip hukum negara juga mempunyai perkaitan. Seperti yang kita semua ketahui, prinsip hukum negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Pada tahun 2002, pindaan kepada Akta Pendidikan 1996, Akta 550, mewajibkan pendidikan sekolah rendah bagi kanak-kanak di Malaysia. Oleh itu, untuk memberikan pendidikan yang sempurna kepada kanak-kanak ini,
kerajaan perlulah komited dalam menggalas tanggungjawab untuk memastikan semua kanak-kanak ini mendapat pendidikan yang sempurna walau dengan apa cara sekalipun. Hal ini amatlah penting untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat serta negara. Sekian, terima kasih. Saya, Wan Nur Batrisya binti Mazaki, nombor matris RS21102 akan membincangkan tentang realiti semasa bagi dunia pendidikan ketika era COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemik yang melanda negara ketika ini telah memaksa pihak kerajaan membuat keputusan untuk menutup pelbagai sektor ekonomi. Dan sektor pendidikan juga tidak terlepas dari keputusan ini dan mengakibatkan semua pihak dalam sektor ini terjejas kerana penutupan pusat pendidikan. Ia adalah langkah utama pihak kerajaan bagi mengekang penularan jangkitan virus yang membahaya ini. Seterusnya, negara kita tidak bersedia untuk menghadapi krisis kesihatan yang melibatkan banyak sektor kemajuan negara, terutamanya sektor pendidikan. Oleh itu, semua pihak tidak bersedia untuk menukar norma lama iaitu pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran di atas talian yang memerlukan kerjasama yang serius di antara guru dan murid untuk menjadikan pembelajaran berjalan dengan lancar walaupun dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain itu, para pelajar berasa kurang minat untuk meneruskan pembelajaran dan menurut data dari Dr. Mazli Malik, seramai 21,316 orang pelajar sekolah telah mengambil keputusan untuk berhenti sekolah sejak Mac 2020 hingga Julai tahun ini. Ini adalah kerana kekurangan yang dihadapi oleh mereka seperti ketiadaan gadget dan akses internet yang lemah. Tak kurang juga, ada pelajar yang menolong ibu bapa mereka dengan bekerja sewaktu pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ia menyebabkan pelajar-pelajar ini tercicir dalam pembelajaran mereka. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azizi Iskandar bin Muhammad Noh. Nombor matrik saya 21138. Saya diberikan tugasan untuk membentangkan tentang faktor yang mempengaruhi dunia pendidikan era COVID. Faktor yang pertama dapat saya kaitkan dengan dunia era pendidikan COVID adalah kelalaian masyarakat dalam membendung atau mencegah diri daripada melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan kadar peningkatan COVID-19. Hal ini bukan sekadar bualan. Sudah terdapat pelbagai isu yang telah disebarkan atau dipaparkan oleh media massa seperti berita harian, surat khabar, Facebook, Instagram dan lain-lain tentang peningkatan COVID-19 di Malaysia. Bukan itu sahaja. Seperti yang kita lihat, peningkatan COVID-19 telah memaksa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk menutup sektor-sektor penting yang ada di Malaysia, termasuk juga sektor pendidikan seperti sekolah dan universiti. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga telah melakukan perintah kawalan pergerakan PKP kepada setiap negeri yang mempunyai kadar peningkatan COVID-19 yang tinggi. Perkara ini memberi impak besar kepada pelbagai sektor di Malaysia. Sebagai contoh, sektor pendidikan, para pelajar terpaksa melakukan aktiviti pembelajaran secara online atas perintah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi membantu mengurangkan penyebaran COVID-19 di Malaysia. Tidak dinafikan, pendidikan secara online banyak memberi impak positif kepada para pelajar dan para guru. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan negatif yang timbul dengan pelaksanaan pembelajaran atas talian. Antaranya, murid-murid kurang faham apa yang dipelajari, masalah internet, kekangan belajar di rumah dan sebagainya. Jelaslah bahawa kelalaian masyarakat dalam menangani masalah ini adalah amat merugikan bagi kerajaan dalam menangani penyebaran COVID-19 di Malaysia. Nama saya Nur Isha binti Kamudin. Nama matrik saya RS21109. Bagi faktor seterusnya adalah sikap memandang enteng dengan tidak mengamalkan amalan penjagaan kebersihan yang telah tertakluk pada prosedur operasi standard SOP seperti mencuci tangan, pemakaian pelitup separuh muka dan penggunaan cecair pembasuh kuman. Dalam hal ini,
Undang-Undang Maupun Peraturan telah jelas dinyatakan dalam rukun negara keempat, iaitu kedaulatan undang-undang yang seharusnya dipatuhi oleh setiap individu. Peringatan-peringatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pelbagai saluran seringkali menyapa telinga kita, namun segelintir daripada mereka masih reka dan tidak reka kepada keadaan tersebut. Akibat berlaku hal sedemikian, perkara ini merebak hingga menyebabkan beberapa institusi terpaksa ditutup bagi mengelakkan hal lebih teruk berlaku. Paling jelas terlihat, institusi pendidikan contohnya penutupan sekolah bukan hal yang mudah bagi membendung penularan. Impak yang terkesan daripada hal tersebut, pelajar benar-benar mendapatkan jaringan internet, terutamanya bagi pelajar luar bandar. Justru itu juga, kadar momentum para pelajar tampak semakin menghilang. Malah, terdapat pelajar yang tidak menghadiri sesi pembelajaran mereka dan sebaliknya tidak dapat menunjukkan perhatian. Sikap yang dinyatakan menjadi faktor yang dapat diperhatikan oleh masyarakat tentang bahayanya virus COVID-19 ini. Sikap alfa yang masih berada dalam belenggu fikiran ini menjadikan segelintir masyarakat tidak melakukan pengamalan, menjaga kebersihan dan juga tetap reka melakukan penjarakan sosial sesama sendiri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Shah Muhammad Rosli dan nombor matrik saya RS2184. Di bahagian ini saya akan membicarakan kesan negatif COVID-19 terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Seperti mana yang telah kita ketahui, kerajaan pusat telah mengumumkan PDP dijalankan dari rumah untuk mengelakkan penularan COVID-19. Tindakan ini telah memberi impak negatif kepada setengah pelajar dan guru. Kesan yang pertama adalah pelajar mengalami tekanan jiwa. Hal ini berlaku kerana setengah pelajar mengalami kesukaran untuk memahami pembelajaran disebabkan suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Apa yang dimaksudkan dengan suasana pembelajaran yang tidak kondusif adalah masalah yang dihadapi bagi pelajar yang kurang berkemampuan untuk menyediakan ruang belajar yang selesa. Bagi pelajar ini, mereka terpaksa berhadapan dengan suasana yang tidak selesa semasa sesi pembelajaran dijalankan, seperti gangguan bunyi yang bising dan ketiadaan kerusi dan meja yang sesuai untuk belajar. Oleh itu, ia akan menyebabkan pelajar menghadapi gangguan emosi. Pelajar yang menghadapi gangguan emosi yang berterusan akan lebih cenderung melakukan tindakan yang tidak relevan seperti menyakiti diri sendiri. Buktinya, berdasarkan kajian saintifik yang dijalankan di bulan Julai 2021, statistik pelajar bunuh diri meningkat sebanyak 20% berbanding tahun lepas. Kesan yang kedua adalah pelajar hilang motivasi untuk meneruskan pembelajaran di peringkat sekolah. Hal ini kerana pelajar mempunyai masalah untuk mengejar seleba pembelajaran yang telah tertangguh berbulan-bulan. Buktinya, kajian yang telah dilakukan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, terdapat seramai 21,316 pelajar telah berhenti sekolah dan tidak melanjutkan pembelajaran. Pandemik COVID-19 bukan sahaja memberi impak yang negatif kepada pelajar, malahan ia juga telah memberi kesan yang negatif kepada setengah guru. Ini adalah disebabkan pengajaran yang dijalankan secara maya menggunakan aplikasi-aplikasi digital terkini seperti Google Meet, Zoom Meeting dan lain-lain. Tidak semua guru mempunyai kepakaran dalam penggunaan aplikasi yang berikut. Oleh itu, timbullah beberapa isu yang dihadapi oleh guru untuk mengajar secara dalam talian. Buktinya, kajian saintifik yang telah dijalankan menunjuk sebanyak 40% yang guru yang tidak mempunyai teknologi canggih atau tidak reti menggunakan aplikasi Google Meet dan lain-lain. Sekian, terima kasih dari saya, Ahmad Syah Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Azwami Ramli, RS21128. Bermulanya penutupan semua sekolah di negara China, iaitu tempat penularan wabak COVID-19, diikuti dengan penutupan semua sekolah di kebanyakan negara termasuk negara kita Malaysia. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah memutuskan untuk menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan. Dengan itu, semua sektor ekonomi, pendidikan dan sektor yang lain-lain telah ditutup untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Dengan itu, masyarakat global terpaksa hidup dalam norma dan gaya hidup yang baharu. Pembelajaran juga telah berubah kepada norma baharu, iaitu pembelajaran dalam talian (PDPR). Terdapat beberapa kaedah
untuk mengatasi masalah pendidikan era pandemik COVID-19 ini. Antaranya ialah kerajaan telah menyediakan kuota internet secara percuma 1 GB sehari. Dengan ini, para pelajar dapat menjalani pembelajaran dalam talian tanpa masalah internet sekalipun. Selain itu, kerajaan juga telah memberi bantuan telefon bimbit dan laptop kepada golongan B40 dan yang tidak berkemampuan. Dengan bantuan ini, para pelajar boleh membuktikan bahawa belajar dalam talian juga dapat mencapai kecemerlangan dalam akademik. Justeru, ia juga dapat mencapai objektif dalam falsafah pendidikan kebangsaan (FPK). Selain daripada bantuan daripada kerajaan, masyarakat juga telah memberi bantuan kepada para pelajar yang mempunyai masalah. Antaranya ialah mereka telah memutuskan untuk menyediakan kafe cyber khas untuk pelajar yang mempunyai masalah internet. Dengan ini, mereka dapat menjalani pembelajaran dengan keadaan yang baik dan jayanya. Justeru, ia telah dinyatakan dalam rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Ia menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan lain-lain. Selain daripada itu, pihak JJK juga telah membantu dengan memberi peralatan yang diperlukan semasa pembelajaran, iaitu seperti alat tulis dan buku yang diperlukan. Selain daripada peranan kerajaan dan masyarakat, individu iaitu kita sebagai seorang pelajar perlu melakukan jadual belajar kendiri. Dengan jadual belajar kendiri, kita dapat memastikan setiap masa lapang kita dapat dipenuhi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Selain daripada itu, kita perlu memanfaatkan gadget seperti laptop, komputer, telefon bimbit yang sedia ada pada kita. Dengan itu, kita dapat menjayakan pembelajaran dalam talian dengan baik. Selain daripada itu, kita perlu mendisiplinkan diri kita seperti sedia kala bagi mencapai objektif kita sebagai seorang pelajar. Hal ini seperti yang diterangkan dalam ilmu falsafah, iaitu falsafah praktikal, iaitu yang bermaksud falsafah yang berkaitan pengurusan manusia dan dirinya. Kesimpulannya, kita perlu memanfaatkan setiap gadget yang kita ada untuk memastikan pembelajaran dalam talian kita berjalan dengan lancar. Justeru kita dapat mencapai matlamat hidup dan juga matlamat pembelajaran kita seperti yang kita tetapkan. Akhirul kalam, seperti yang kita ketahui, bidang pendidikan sememangnya penting untuk memastikan generasi akan datang mampu mentadbir negara dengan baik. Semua lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang secukupnya untuk menjami masa hadapan mereka serta masa hadapan negara. Justeru dengan itu, walaupun negara kita diancam dengan wabak yang bahaya iaitu COVID-19, ia tidaklah menjejaskan pendidikan negara kita untuk terus tidak terlaksana. Pendidikan pada era COVID-19 hanya melibatkan perubahan sistem pendidikan yang lebih relevan dalam pematuhan SOP yang lebih ketat berbanding sebelum ini. Perubahan sistem pendidikan pada era COVID-19 amatlah penting untuk kita sama-sama mencegah dan melawan wabak COVID-19 daripada terus merebak. COVID-19 secara radikalnya telah mengubah arus perdana sistem pendidikan Malaysia daripada berbentuk konvensional kepada kaedah atas talian. Ia juga telah mengubah landscape sistem pendidikan yang berteraskan sekolah dan bilik darjah kepada sistem pembelajaran di rumah. Norma baru dalam sistem pendidikan memperlihatkan keupayaan generasi muda iaitu murid dan pelajar lebih menguasai teknologi maklumat dan aplikasi-aplikasi sosial dalam pembelajaran. Dalam masa yang sama, senario ini telah mencetuskan jurang digital bukan sahaja di antara golongan yang berkemampuan dengan kurang mampu, dan ia juga
antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua. Dengan kata lain, pandemik COVID-19 telah mencetuskan revolusi pendidikan di Malaysia. Seterusnya, pengajarannya, kita sebagai masyarakat pelbagai kaum yang bertanggungjawab haruslah memberikan satu komitmen yang besar kepada Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melancarkan pelaksanaan pendidikan sepenuhnya. Hal ini kerana pendidikan adalah pemakin utama kepada perpaduan dan kesejahteraan negara bagi menghayati rukun negara. Di samping itu juga, sebagai pelajar hendaklah peka dan cakna terhadap isu semasa berkenaan dengan pendidikan dan jangan jadikan wabak COVID-19 ini sebagai alasan untuk tidak menimba ilmu. Kerana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang berjihad fisabilillah sehingga ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Akhirnya, kami mencadangkan agar Kementerian Pendidikan Malaysia untuk terus mencari pendekatan yang relevan dan bijak bagi mengurus pendidikan kepada pelajar ketika era COVID-19 yang sukar ini, iaitu dengan membuat kajian yang lebih mendalam dalam mengatur setiap langkah seperti kajian mengenai dengan talian dan internet pelajar. Kepada tenaga pelajar pula, mereka haruslah kreatif mencari kaedah yang terbaik kepada pelajar, iaitu bukan sahaja mengajar secara dalam talian, malahan secara offline juga mampu untuk memastikan murid atau pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, tenaga pelajar boleh menghantar kerja sekolah ke setiap rumah pelajar yang bermasalah terhadap internet. Itu saja daripada kami. Generasi hebat adalah generasi yang berpendidikan. Sekian, terima kasih.